Syekh Muqbil rahmatullahi alaih tahzir jemaah tabligh, kerana daripada jemaah tabligh tersebarnya hadis-hadis yang dhaif dan seumpamanya. Soalan payah tuan-tuan, jawapan pun payah juga, sebab kita sedang berbicara tentang manusia. Kalau kita tengok madrasah Yaman, Syekh Muqbil dan seumpamanya, tahzir mentahzir ni, dia bukan melibatkan orang luar saja, jemaah tabligh kau ikhwan kan. Dok sama pun dia sendiri pun lagu tu juga. Sama pun dia sendiri pun. Syekh Rabi' Madkhali, Syekh Aiman Jami, Syekh Fulaih, Patu Hasan, Abdul Hasan Al-Ma'ribi, Usama Qusi. Ni antara nama-nama di negara Arab yang mana asalnya kawan-kawan, tapi last sekali jadi tahzir mentahzir, jadi walak dan barak. Maksudnya seolah-olah macam bukan Islam dengan bukan Islam. Ini antara benda mana berlaku di negara Arab di kalangan Salafi. Nampak tak tuan-tuan? Bahkan tahzir bukan pada masalah kecil-kecil, pada masalah akidah, masalah iman, masalah kufur berlaku. Dan benda ni kita duk sembang kawan-kawan kita ngaji Madinah, dan memang antara benda yang payah untuk kita cerna lah, untuk kita faham apa sampai setara tu jadi. Kadang-kadang benda masalah peribadi, tokoh ibadat ni tak ada masalah. Jadi nak ayatnya, kalau dia tahzir jemaah tabligh, tahzir tu berlaku tak ada masalah. Cuma kita terima ataupun kita tidak terima. So, saya bukan nak bahas isu jemaah tabligh tu. Kita nak bahas isu tentang hadis dhaif itu sendiri. Hadis dhaif itu sendiri boleh diguna tak boleh guna dalam fadail amal dan untuk disebarkan. Kita duduk punca masalah tu duduk situ. Punca masalah duduk situ. Sebab ramai Salafi yang mana mereka pegang hadis dhaif tak boleh guna untuk fadail, tak boleh guna untuk fadail. Dan ramailah nama ulama-ulama muasirin yang disebut. Syekh Abdul Karim Khudair dalam tesis master dia Al-Hadis Ad-Da'if wa Hukmul Ihtijaj bihi, dia tulis golongan-golongan yang mana kata boleh, golongan-golongan kata tak boleh. Dia cuba untuk tatabbu', dia cuba untuk istiqra', dia cuba untuk cari, cek. Dan di kalangan muasirin ramailah. Syekh Ahmad Syakir, Syekh Albani, Syekh Subhi Saleh dan seumpamanya hak kata tak boleh guna langsung untuk fadail amal hadis yang dhaif ni. Targhib tak boleh guna, cukup dengan apa yang ada dalam hadis sahih dhaif. Tak ada masalah, itu pilihan mereka. Tapi puak lain dia nak pegang qaul jumhur, pendapat jumhur. Jadi bila nak pegang pendapat jumhur, mereka adalah hujah-hujah mereka, dalil-dalil mereka. Dan masalah ni masalah ilmiah. Kalau tuan-tuan baca satu kitab Tahqiqul Maqal oleh Syekh Abdul Hafiz Al-Makki, anak murid kepada Syekh Zakaria rahmatullahi alaih, yang telah kumpul kerja buat Maulana Zakaria terhadap Sahih Bukhari tu dalam Al-Kanzul Mutawari tu dalam 30 jilid tu. Syekh Abdul Hafiz Makki, Syekh tu, dia telah tulis satu kitab untuk takhrij fadail amal. Nama dia Tahqiqul Maqal. Cuma dalam mukaddimah dia bawa bukti penggunaan hadis-hadis yang dhaif dalam pelbagai bidang ilmu Islam oleh para ulama dulu sampai sekarang. Bahkan dia buktikan penggunaan hadis yang dhaif dalam akidah sekalipun. Tuan-tuan mungkin kejut sebelum ni kita kata akidah ni kita kena guna hadis yang sahih je. Dan dia buktikan daripada kitab siapa? Dibuktikan daripada kitab salaf dan ulama-ulama yang menjadi peneraju kepada dakwah salaf. Tak kejut beruk kita kalau kita jumpa tuan-tuan benda lagu tu. Baca kitab-kitab Ibn Rajab, baca kitab Ibn Qayyim rahmatullahi alaih. Jangan kenal kitab Ibn Qayyim ni Zadul Ma'ad saja. Jangan kenal kitab Ibn Rajab ni Syarah Ilal saja. Baca kitab-kitab lain. Jadi mereka telah istiqra' kitab-kitab pemuka-pemuka dakwah salaf ni, hatta dalam bidang akidah pun dia telah bawa daripada Syarah Sunnah oleh Al-Lalikai, Ghotubani, dia bawa hadis-hadis yang mana di situ adanya kelemahan tapi dijadikan sebagai hujah oleh ulama salaf dalam masalah i'tiqad.
Jadi bila benda-benda lagu ni mereka telah persembahkan dengan bukti-bukti ilmiah, payahlah tuan-tuan kita nak jawab. Dia memang satu orang yang ngaji, dia bukan kerja dia nak kena jawab semua benda. Kalau benda tu jelas dengan dalil pada depan mata dia, dia kena terima. Kalau dia mukabir. Satu orang yang mana dia nak tolak kebenaran. Tak? Sebab tu kita kena jalan dengan dalil. Cumanya kes Jamaat Tabligh, orang awam, kita tidak nafikan kesilapan di kalangan orang-orang awam yang mana tidak mengaji. Hak ni memang kita tidak nafikan. Mereka bermudah-mudahan dalam orang kata quote hadis, dak royak benda ni hadis dan seumpamanya. Tapi benda ni bukan berlaku dalam Jamaat Tabligh saja. Dak bila kita buka Q&A hadis, dak dari page kita Dr. Zaimi sendiri pun, dak banyak benda-benda hadis-hadis yang dikatakan hadis yang mana tidak berasal daripada Jemaah Tabligh pun. Orang selain daripada Jemaah Tabligh duk buat ustaz tu ustaz ni, dok kadang-kadang tak tahulah dia jumpa satu kata-kata hikmah, dia kata hadis Nabi. Jadi benda ni orang kata afat ni dia mari daripada semua jenis orang. Tapi kita tak nafikan dak pengikut Jemaah Tabligh ada sumbangan dia. Sebab saya duduk daripada awal tahun 98 lagi saya ikut Tabligh. Siapa lah ni? Jadi kita tahu dalam bayan-bayan ustaz-ustaz dia mungkinlah terselamat. Orang-orang mengaji daripada royak hadis-hadis yang palsu. Tetapi orang awam memang banyak cerita pelik-pelik kita dengar. Benda ni tidak boleh diingkari. Tidak boleh diingkari. Jadi tuan-tuan, ada beberapa cabang bila kita nak cerita benda ni. Satu nak cerita tentang pengikut, satu nak cerita tentang usul ilmu. Kenapa dalam Jemaah Tabligh masyaikh-masyaikh dia tulis kitab yang mana di situ ada hadis daif, ada hadis yang cerita-cerita yang orang kata macam untuk pengajaran tetapi sanadnya lemah dan seumpamanya, sebab mereka ada usul ilmu mereka dan pada mereka mengikut jumhur para ulama. Dan kebanyakan benda itu dikutip daripada kitab-kitab ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang besar juga. Hak tu satu benda. Cuma lah ni kita kata bagi pihak kita pula, dalam keadaan kita dah ada banyak hadis-hadis yang sahih, dah hadis yang hasan, cerita-cerita yang sahih hasan, kita sebagai guru kita usaha bagaimana untuk sebarkan hak ni saja dulu. Dan kita cuba untuk bagi tahu kenapa kita tak say dak benda-benda yang dhaif-dhaif sangat ni. Sebab apa? Takut kesan dia kepada masyarakat. Masyarakat akan bermudah-mudah dalam menisbahkan sesuatu benda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu kita ajak kepada program semak hadis. Dak supaya apa? Supaya bila benda ni dah jadi orang kata darah daging masyarakat kita, bila jumpa satu-satu riwayat dak akan cek dulu, tahu dak kedudukan, maka akan jauhlah manusia daripada riwayat-riwayat yang wahi, yang sangat lemah, yang mungkar dan seumpamanya. Setakat hadis-hadis dhaif yang ringan, benda tu tak ada masalah untuk disebarkan dalam fadail, targhib, tarhib dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, orang kata satu isu yang mana tidak ada skema jawapan yang jelas. Nah, dasar lagi gapo kita buat pula. Kalau kita tahzir Jamaat Tabligh, tapi kita gapo kita buat? Adakah kita buat dakwah sebagaimana mereka buat dakwah? Nah, ini antara persoalan-persoalan yang selalu saya tanya kawan-kawan. Dak selepas kita kata, "Oh, jangan ikut Tabligh." Tu lepas tu gapo? Gapo dakwah kita buat? Satu dari sudut ngaji, kita buat kelas ngaji, tapi dari sudut dakwah, dah ajak orang daripada rumah ke rumah pergi masjid dan seumpamanya. Kita buat tak buat? Kita tak buat. Sebab kita tak buat, ada orang kata badil, adanya satu gantian lain. Tapi kalau kita buat, insya-Allah kita sebarkan yang sahih-sahih, yang sunnah dan seumpamanya. Nampak tak tuan-tuan? Tapi lah ni kita tak buat, maka tidak ada gantian pada benda yang orang lain buat. Nampak tak? Wallahu ta'ala ala wa alam bissawab. Isu dia panjang tuan-tuan, dan lebih kepada isu ilmiah sebenarnya. Tuan-tuan boleh baca tahqiqul maqal. Kejut beruk juga mula-mula baca tu tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Sebab kalau kita sebut nama orang lain, set-set salafi ni, dia tak boleh endah mana. Hatta guru kami Syekh Muhammad Abdul Wahid, dia kata apa? Puakmu ni kalau aku sebut 20 nama ulama dalam mazhab Hanbali pun puakmu rasa macam percaya tak percaya. Tapi kalau aku sebut nama Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, pada dah jendah hak kuat sekali. Jadi kalau tuan-tuan baca tahqiqul maqal, cerdiknya Syekh Abdul Hafiz Al-Makki ni,
Dia bawa daripada buku set-set ni. Dia bawa daripada buku ni. Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Rajab. Lepas tu nak orang mana kita nak jawab? Dia ada tulis juga sebuah buku tentang tasawuf di sisi a'immatud da'wah. Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah, Syekh Muhammad Abdul Wahhab tentang tasawuf. Rupanya penulis yang sama, Syekh Abdul Hafiz Makki. Di Mekah. Dia ada darul hadis dia di sana. Dia mandi punya sistem. Dan tuan-tuan baca tentang tasawuf di sisi a'immatud da'wah. Sebab banyak orang cerita dalam video ni kan, orang benda patut rahsia sama-sama kita. Orang tanya Syekh Muhammad Abdul Wahid dalam Facebook dia. Dia kata kadang-kadang set-set salafi ni dia mempersembahkan Ibn Taymiyah yang mana bukan ori Ibn Taymiyah lagu tu. Dia mempersembahkan Ibn Taymiyah yang mana bukan ori Ibn Taymiyah lagu tu. Ibn Taymiyah ni dak dipersembahkan dengan cara yang mana memburukkan nama Ibn Taymiyah. Tapi kalau orang telusur baca kitab-kitab Ibn Taymiyah dan seumpamanya, dia kenapa Ibn Taymiyah ni dari sudut tasawuf dia lagu mana, dari sudut hadis dhaif dia lagu mana, dari sudut dakwah dia lagu mana. Kadang-kadang kita tak pandai nak sampai ke Ibn Taymiyah. Siapa kita tengok Ibn Taymiyah ni macam pengkafir orang, orang suka tafsik orang, tabdi' orang. Siapa kita tak kenal Ibn Taymiyah lagu mana. Saya baca tentang Ibn Taymiyah yang ditulis oleh Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi rahmatullahi alaih. Saya cerita sungguh-sungguh, saya baca sampai saya jerit. Sampai saya jerit tu air mata bila baca tentang sejarah hidup Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih. Jalla lah kalau Dr. Yusuf Qaradawi kata antara ulama paling rapat dengan hati dia ialah Ibn Taymiyah. Dia siapa yang kenal Ibn Taymiyah melalui sejarah hidup dia, melalui tulisan-tulisan dia, kalau dia cuba buka hati dia akan sayang ke Ibn Taymiyah. Dia jala lah kalau sebut Ibn Taymiyah seorang, dak berbanding dengan berpuluh lagi ulama lain, dia rasa berat Ibn Taymiyah seorang lagi. Kalau orang lain perlu kepada syawahid mutaba'at, Ibn Taymiyah dia mari seorang, walaupun gharib, fard, terima juga kok mana pun. Wallahu a'lam bissawab.